Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Anaziz Channel. So dalam video kali ni saya nak bagi tahu kat korang semua kenapa saya rasa Nintendo Switch adalah salah satu konsol yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai emulator machine. Dengan kemampuan custom firmware, korang boleh install macam-macam jenis emulator dekat dalam Nintendo Switch ni. So hari ni kita akan bereksperimen and kita akan cuba salah satu emulator yang sangat sesuai and sangat saya recommend untuk korang yang nak try emulator dekat dalam Nintendo Switch korang. So hari ni kita akan cuba RetroArch dekat dalam Nintendo Switch, and saya nak tunjuk dekat korang semua dalam video ni macam mana Nintendo Switch ni handle ke semua emulator yang ada dekat dalam RetroArch. So untuk pengetahuan korang, RetroArch adalah sama macam Laka, which is Laka yang saya ada tunjuk kat korang dalam video saya sebelum ni. Apa yang korang tengok dekat dalam RetroArch nanti, ianya sama macam yang korang tengok dekat dalam Laka. Mana-mana core yang korang jumpa dekat dalam RetroArch ada dekat dalam Laka. Cuma perbezaan Laka dengan RetroArch adalah ada sesetengah core yang korang tak akan jumpa dekat dalam RetroArch. So contohnya macam core untuk PS2, which is dekat dalam Laka ada, tapi dekat dalam RetroArch tak ada. And untuk core Nintendo 3DS pun saya rasa dekat dalam RetroArch ni tak ada juga. So tak apa, nanti kita akan cuba cari manakala yang saya dah install game 3DS dekat dalam RetroArch ni. So kita akan tengok sama ada Nintendo 3DS punya emulator support ataupun tak dekat dalam Laka. So first off, kita akan cuba games yang keluar pada tahun 1987, which is Atari VCS 2600. So untuk pengetahuan korang, yang Atari ni adalah second gaming console yang keluar pada tahun 80-an. So yang first kali adalah Magnavox Odyssey pada tahun ianya keluar pada tahun 1972. So dekat sini saya ada game Mario Bros untuk emulator Atari ni. Ada dua pilihan dekat dalam RetroArch ni, which is kita boleh guna Atari 2600 Stella 2014. And then yang lagi satu adalah Atari 2600 Stella sahaja. So kita akan cuba guna yang first kali ni, which is Stella 2014. So seterusnya kita akan cuba Nintendo Entertainment System, which is konsol yang keluar pada tahun 1985. So ini korang boleh panggil sebagai NES. Dekat sini dia bagi 4 pilihan core yang korang boleh guna. Yang satu adalah FCEU MM, nombor 2 mesin, yang ketiga adalah Nestopia UE, dan yang keempat Quick NES. So saya akan pilih yang first kali sebab saya rasa keempat-empat pilihan core tadi dia tak ada perbezaan pun. So dekat sini korang boleh tengok ada 64 jenis games yang saya boleh main dekat dalam NES ni, which is konsol yang keluar pada tahun 1985. So kepada korang yang pernah main game tab pada zaman dulu, korang tahulah apa games-games yang korang tengok sekarang ni, which is apa yang saya akan main lepas ni. Jadi untuk pengetahuan korang, memang tak ada apa-apa masalah kalau korang nak guna RetroArch ni untuk main games vintage.
So now kita akan pergi ke konsol yang lebih moden, which is kita akan masuk ke tahun 1995. So 1995 keluarnya satu konsol daripada pihak Sony, which is PlayStation, ataupun korang boleh panggil sebagai PS1. So dekat sini saya ada games PS1 yang saya nak cuba dekat dalam RetroArch ni. So dekat bahagian atas ni korang boleh tengok saya dah pun turn on dia punya internal FPS untuk kita semak macam mana performance PS1 kalau kita guna dekat dalam RetroArch untuk Nintendo Switch ni. So untuk FPS game Spider-Man which is PS1 punya core, dia punya FPS adalah solid 30 FPS. So korang boleh tengok dia still stay dekat 30 FPS, which is saya tak sure sama ada ianya solid 30 FPS ataupun tak. So korang boleh tengok dekat bahagian atas ni dia tunjuk 30, tapi dekat beberapa part dia akan turun ke 19. So korang boleh tengok tadi dia turun dekat 19, then dia naik lagi ke 20. Jadi saya tak pasti sama ada games ni running dengan 30 FPS tanpa bantuan overclock GPU. So untuk pengetahuan korang, dengan menggunakan RetroArch korang boleh overclock korang punya GPU dan juga CPU kalau saya tak silap. So kenapa kita guna overclock CPU dan juga GPU adalah untuk kita boost lagi dia punya performance, which is dia punya FPS ni korang boleh boost ke solid 60 FPS ataupun 30 FPS. Tapi untuk overclock korang punya CPU ataupun GPU, ianya ada risiko juga yang bila korang overclock korang punya CPU dan juga GPU, dia akan makan bateri tu lebih cepat dari biasa. So itu adalah risiko sekiranya korang nak overclock korang punya GPU ataupun CPU. Tapi buat masa ni saya akan stay dan saya akan guna original ataupun saya akan guna default setting tanpa bantuan GPU overclock dan juga CPU overclock. Seterusnya kita akan cuba adalah Nintendo 64 selepas keluarannya PS1. So kat sini saya ada FIFA 99. Macam yang saya cakap, saya tak akan guna mana-mana bantuan daripada CPU overclock ataupun GPU overclock. So malangnya yang Nintendo 64 ni dia tak ada option untuk tunjuk FPS. Okay, so kita dah masuk ke gameplay untuk FIFA 99, and ada sedikit lag dekat sini dekat bahagian dia punya introduction tu. Alamak. Alright, so itu adalah gameplay untuk FIFA 99, and pada mulanya saya rasa ragu-ragu sebab time introduction tu dia ada sedikit lag, tapi bila part gameplay dah masuk ke part kick off, dia tak ada apa-apa sebarang isu lag. Jadi dekat sini korang sendiri boleh tahu yang RetroArch ni boleh handle Nintendo 64 punya emulator. Jadi sekarang ni kita akan main game PSP dekat dalam RetroArch ni. Alright, so itu adalah gameplay untuk PES 2014. Emulator yang kita guna tadi adalah PPSSPP. So tak ada apa-apa sebarang masalah, and korang sendiri boleh tengok yang ianya running dengan begitu lancar. So tak ada apa-apa isu lag. Ada juga setengah part yang dia stuck macam tu je, dia stuck sekejap saja, tapi lepas tu dia kembali normal. So bagi saya still perfect. So next emulator yang kita akan cuba adalah
Nintendo DS. So ini adalah yang kita boleh katakan yang sama era PSP juga, which is Nintendo DS ni. So now kita akan guna Desmume. So dekat sini dia punya main menu, korang sendiri boleh dengar yang dia ada audio lag dekat sini. Saya rasa yang games ni memang lag kalau kita tak guna overclocks GPU dan juga CPU. So korang sendiri boleh dengar yang dia punya audio tu memang lag teruk. So ini adalah salah satunya emulator yang gagal untuk kita test pada video kali ini. So Nintendo DS punya emulator korang tak boleh guna dekat dalam RetroArch. Baiklah, so seterusnya kita akan cuba emulator yang lain pula. So last emulator yang kita cuba dekat dalam video ni adalah Nintendo 3DS punya emulator. So sekarang ni saya akan buka terus dia punya games ini. So core yang kita akan guna adalah Citra, which is ini adalah experimental punya core yang saya tak pasti sama ada ianya okey ataupun tidak kalau digunakan dekat dalam RetroArch dekat dalam Nintendo Switch ni. Okay, so agak baik dia punya starting ni, which is dia punya pilihan menu ni. Tapi audio dia ada lag. So game yang saya main ni adalah Super Street Fighter 4 ataupun Street Fighter 4, saya dah lupa, which is 3D edition. So dekat sini dia punya menu ni Super Street Fighter 4 3D edition. Okay. Jadi kita akan masuk terus ke dia punya part gameplay tu macam mana. Okay, so saya nak tengok dia punya gameplay sebenarnya macam mana. Sama ada ianya lag teruk ataupun tak. So korang sendiri tengok time loading map ni dia memang stuck dan sangkut-sangkut kat sini. So memang games ni memang ada isu dengan dia punya FPS. So kat sini korang tengok yang saya cuba sedaya upaya untuk gerakkan player ni. Macam mana nak habukin saya pun dah lupa. Okay, so ini habukin. Baiklah kawan-kawan, so itu adalah kesemua emulator yang kita dah cuba dekat dalam Nintendo Switch ni. Sebenarnya banyak lagi emulator yang boleh korang guna dekat dalam RetroArch ni, tapi menangkan yang saya nak buat video ni supaya dia lebih ringkas. So itu hanyalah kesemua emulator yang saya boleh tunjuk kat korang semua buat masa ni. So terima kasih banyak-banyak sebab dah tengok video ni sampai habis. Saya akan jumpa korang dalam video seterusnya. Kepada korang yang belum lagi subscribe kat channel saya ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan like video ni, dan jangan lupa juga untuk tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas dari video yang baru saya upload dekat dalam channel saya ni. Kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye semua. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Then will you get